إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم به في كل لمحة نفس بيده. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وعلينا بمعرفة علم ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب من فضلك. ربنا اللهم إنا نعوذ بك من البراء ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahu azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Parit Haji Siddiq serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kape waras alhamdulillah. Wesui ora krungu suara tuan-tuan semua ni. Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang. Semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, diam tak diam kita telah berada pada 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah.
Ya, banyakkanlah kita berdoa, berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, saki baki umur yang ada ini, dan sekiranya kita mati nanti, banyakkanlah kita berdoa hidup kita mati kita dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama solat fardu maghrib berjemaah. Sementara kita menanti waktu isyak, kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, dan kita berazam mudah-mudahan pada malam ini kita diberi kekuatan untuk qiyamul lail, dan mudah-mudahan banyakkan berdoa semoga besok kita dipanjangkan umur. Kita berazam mudah-mudahan dapat solat fardu subuh berjemaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya teringat dalam kitab Wasiatul Mustafa. Dalam kitab tersebut mengandungi wasiat-wasiat Rasulullah, ya, contohnya kepada Sayyidina Ali. Dia kata dalam wasiat tersebut ada 7 perkara yang malaikat Jibril kalau ia jadi manusia dia tidak melepaskan 7 perkara ini. Ya, malaikat ini dia tak ada nafsu. Ya, tapi dia ada akal. Ini menunjukkan bahawa kalau malaikat Jibril itu menjadi manusia, dia tidak melepaskan 7 amalan ini, menunjukkan bahawa 7 amalan ini begitu besar akan fadilatnya, begitu besar akan ganjarannya kalau kita melakukannya. Ya, kalau kita nggawe. Yang pertama apa? Kata malaikat Jibril pesan pada Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali dan kepada kita semua. Pertama, solatlah berjemaah. Yang pertama, solatlah berjemaah fardu 5 waktu bersama imam. Solat fardu 5 waktu lelaki ni sebaiknya di masjid, di surau bersama imam. Saya teringat kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ni tuan-tuan, hadirin hadirat, dia kadang-kadang diceritakan ni ketika dia usianya dah tua, hampir meninggal dunia lah. Dia sering duduk diam, dia mengingatkan peristiwa-peristiwa yang telah lalu, yang telah berlaku. Dan apabila satu masa dia mengingatkan peristiwa yang telah lalu, dia sampai nangis guguk, ni orang Jawa ngomong, nangis tenanan, sampai mengeluarkan air mata meleleh di pipinya. Ya. Lalu sahabat lain pun tengok Anas, Sayyidina Anas nangis kenapa? Ditanya, wahai Anas, kau nangis kenapa? Tapi tak cakap jauh lah. Kau ni nangis kenapa wahai Anas? Wahai sahabatku sekalian, aku teringat, aku terkenang satu masa dahulu aku telah melakukan kesalahan, aku telah tertinggal solat fardu subuh sekali. Tertinggal solat fardu subuh berjemaah sekali, menangis tuan-tuan. Agak-agak kita pernah tak menangis tertinggal solat fardu subuh? Pagi Jumaat ingatkan nak sembahyang subuh, tah macam mana, sadar pukul 4.30. Alah kau disik lah. Sekali sadar dah pukul 6.30. Pergi surau dah baliklah imamnya. Agak-agak kita nangis tak lepas tu? Mungkin tuan-tuan nangis, kalau saya macam tak ada apa-apa tuan-tuan. Tapi Sayyidina Anas dia tinggal sekali, dia nangis tinggal solat fardu subuh. Bukan dia tertinggal fardu subuh tu kerana malam tengok bola. Masa tu tak ada bola lagi lah. Bukan kerana dia main game, ya, bukan. Lalu sahabat berkata, wahai Sayyidina Anas, kamu meninggalkan solat subuh ni pun bukan sengaja, saya rasa. Mungkin malam kamu tidur lewat dan sebagainya. Rupa-rupanya diceritakan Sayyidina Anas ni, ya, Anas bin Malik, dia menangis kerana apa? Kerana dia tertinggal solat subuh tu bukan kerana dia malam tidur lewat, kerana dia mengikuti peperangan. Dia tinggalkan solat fardu subuh tu kerana menghadapi peperangan dengan tentera Parsi. Ketika itu diceritakan dalam sejarahnya, dalam sirah tersebut, yang mana tentera Islam termasuk Anas bin Malik seramai 30,000. Berapa? 30,000 askar tentera Islam melawan tentera Parsi, sebanyak lawannya 150,000. 150,000. Oh, banyak tak? Ramai. 30,000 lawan 150. Wah, ganda berapa tu? Ya. Jadi tuan-tuan,
peperangan itu bermula daripada malam, tengah malam sampailah waktu subuh. Sampailah terbit fajar. Daripada tengah malam sampai waktu subuh tadi tu terbit fajar, baru dapat menembusi benteng Tastar namanya. Tak silap saya, benteng tersebut dia macam kubu lah. Benteng, tembok yang kuat dekat pas itu namanya tembok Tastar. Daripada tengah bengi sampai esok, sampai waktu subuh, baru dapat menceroboh, baru dapat masuk memecahkan benteng Tastar tu. Apabila waktu subuh, takkan nak berhenti masa perang. Oi, berhenti dulu, sembahyang semua. Habislah semua ni kepala dipenggal semua kan. Jadi teruslah peperangan tuan-tuan, sampailah matahari naik sampai nak tengah hari, nak masuk waktu zuhur, barulah peperangan dapat ditamatkan dan tentera Islam mendapat kemenangan walau jumlahnya sedikit. Sepatutnya kalau dah menang ya gembira ya. Tapi lepas perang tu walaupun dia menang, tentera Islam nangis kafir. Kenapa? Tertinggal solat fardu subuh berjemaah. Dan apatah lagi, sahabat Nabi Anas bin Malik dia teringat ya, pesanan Rasulullah, sesungguhnya tertinggalnya solat fardu subuh itu, sunat subuh itu ganjarannya begitu besar, lebih bernilai daripada alam dan seisinya. Maksudnya bertambah sedih lagi Anas bin Malik ni dah tinggal solat fardu subuh berjemaah, kemudian dia tertinggal pula solat sunat fajar, solat sunat subuh. Solat sunat subuh tu bukan sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Lepas azan dikumandangkan, sembahyang sunat subuh ya, ataupun sembahyang sunat fajar 2 rakaat itu begitu besar ganjarannya tuan-tuan. Ya, lebih besar nilainya alam ini dan seisinya. Sebab itu kalau boleh pergilah awal-awal. Ya, kalau masuk subuh contohnya 5.45, kalau boleh 5.30 dah ada dekat surau. Ya. Sambil kita nunggu waktu subuh tu, sambil waktu azan dikumandangkan, banyakkan baca istighfar. Itu adalah di antara waktu yang terbaik kita banyakkan beristighfar. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surah Az-Zariyat ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Mereka itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam, dan menjelang waktu sahur mereka memohon ampun. Maksudnya waktu istighfar ni bila-bila kita disuruh istighfar. Lepas sembahyang 3 kali dan ada masa istighfar. Tapi waktu sahur itu sebelum terbit fajar, itu adalah waktu baik beristighfar. Sambil kita duduk tunggu azan kumandangkan istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ni sambil dorong-dorong letak ngurut-ngurut baca istighfar. Oh, jom baca WhatsApp ni sik. WhatsApp ni nanti dululah ya, bukan ngomong gilo. Kadang-kadang kong istighfar susah. Isu-isu tak itu lu baca ni gepeng. Ya, sing istighfar kelalen. Nah, dah cakap bahasa jauh. Nah, ya. Jadi banyakkan baca sambil duduk masuk waktu subuh tu baca. Allah astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Banyak-banyak kita minta ampun diri kita, minta ampun kedua ibu bapa kita, minta ampun, kita doakan pula sekalian muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang tengah meninggal dunia. Walau ustaz kok doa banget, baca astagfirullahalazim aja pun boleh. Dan tuan-tuan, sembahyang sunat subuh ni tuan-tuan, sebab itu kata ulama, kalau tertinggal, begitu besarnya fadilat sembahyang sunat subuh ini, kalau tertinggal boleh diqadha. Tapi kalau boleh pada waktunya betul lah kita pergi. Kalau qadha tu dah kurang sikit lah dia punya ni, ganjarannya tu. Contohnya kita datang dah terlambat,
Kalau datang kok imamnya dah takbiratul ihram sembahyang fardu subuh, takkan nak sembahyang sunat subuh. Teruslah sembahyang fardu subuh. Nanti qada tu bila? Contohnya waktu yang terbaik, contohnya lepas kita sembahyang sunat duha, qadalah sunat apa tu? Sunat fajar. Sembahyang sunat duha ni kalau boleh kita jadi ahli sunat duha lah. Kalau setidak-tidaknya buat 2 rakaat. Ya, setidak-tidaknya buat 2 rakaat. Contohnya lah dah tua-tua macam ni. Lagi-lagi kat rumah pengantin baru tinggal berdua aja ya. Saya dah sekarang ni dah tinggal seorang aja anaknya. Yang lain dah pergi asrama, yang dia dah balik tapis, yang dia dah bekerja. Karek wang telu. Anak yang kecil itu tak pernah ngempeng, jadi ngempeng balik. Dah tak ada kawan, diingat-lingut gitu. Jadi kalau boleh dah kita ni dah berumur-umur ni, lepas sembahyang subuh kita zikir, dia baca Quran sampailah waktu sunat isyraq. Permulaan duha. Contohnya isyraqnya tu waktu suruknya 6.55 tambah 15 minit. Itu waktu sembahyang sunat isyraq. Ya, sunat isyraq ni masanya tak panjang. Dia lebih kurang 14 minit, 15 minit aja. Kalau kita mengamalkan dapat ganjaran pahala apa? Pertama, sempurna ganjaran mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Tu dapat 2 rakaat. Nanti balik rumah, yo wis sarapan meneng ngono, sarapan karo wong omahe. Kok ono tak ada ruang masa lagi? Buat 2 rakaat lagi sembahyang sunat duha. Lepas tu latare kok semak. Yo ngeracun, yo nyabuti rumput. Pukul 10 ada masa lagi. Buat 2 rakaat lagi sembahyang sunat duha. Boleh? Boleh. Tak semestinya kalau nak buat 8 tu berturut 8 gitu. Boleh selang-selang 2 rakaat. Tapi kalau dah buat 2 rakaat tu wis jempol jugalah. Ya, daripada tak buat. Okey tuan-tuan, itu tadilah. Itu pesan, itu satu amalan. Pertama tuan-tuan, ya, kata malaikat Jibril kalau dia jadi manusia nak tinggalkan, dia tak tinggalkan. Yang pertama, solat fardu berjemaah. Lagi-lagi sekarang kita diuji dengan wabak COVID ni. Ya, wabak pandemik COVID-19 yang belum berakhir lagi. Ya, belum berakhir lagi. Banyakkanlah kita berdoa, berharap penuh semoga wabak ini tuan-tuan lenyap di muka bumi ini. Saya teringat kata guru saya tuan-tuan, di antara perkara untuk membasmi, menangkis wabak di muka bumi ini ataupun untuk menangkis balak dalam sesuatu masyarakat, 3 perkara kita amalkan. Amalkan dengan bersungguh-sungguh dengan penuh yakin. Yang pertama, imarahkanlah, makmurkan rumah Allah seramai mana yang mungkin. Jangan diuji wabak semakin malas nak pergi. Allah takutlah nanti kena wabak nanti. Kena COVID wabak pula, kena COVID. Kita pergilah, kita berikhtiar ikut SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Lepas itu selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, imarahkanlah, memakmurkan rumah Allah, ia akan dapat menangkis wabak. Yang keduanya, hiduplah berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah. Kita disuruh mengeratkan hubungan ukhuwah Islam, berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah, bukan kerana sesuatu, bukan kerana ada kepentingan, bukan kerana nak dapat kerja ataupun sebagainya lah. Ikhlas kerana Allah. Sebab itu mukmin yang disukai oleh Allah, kata Rasulullah dalam pengajaran hadisnya, adalah mukmin yang campur dengan masyarakat. Kemudian dia sabar dengan telatah masyarakat. Daripada mukmin yang tak nak campur masyarakat, duduk kat rumah aja. Memang betul dia sembahyang tak tinggal, sembahyang sunat rajin, baca Quran rajin, tapi dia tak pernah campur orang. Jiran tetangganya sakit tak ambil tahu. Jiran tetangganya diuji dengan kebakaran rumahnya pun tak ambil tahu. Ada kematian pun tak ambil tahu. Mak bapaknya tak pernah dihendangi. Mukmin macam ini tidak disukai oleh Allah. Yang disukai oleh Allah adalah mukmin yang campur dalam masyarakat, berkasih sayang di antara satu sama lain. Yang ketiga yang mendapat menolak balak, termasuklah wabak penyakit ini. Yang ketiganya tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, banyakkanlah beristighfar sebagaimana yang saya kata tadi, terutamanya pada waktu sahur. Yang keduanya tuan-tuan, amalan malaikat Jibril kalau jadi manusia dia tak tinggalkan apa? Supaya kita semua melakukannya,
Duduklah bersama para alim ulama. Duduklah bersama dengan orang-orang soleh. Kalau kita campur dengan orang soleh, kita rajin duduk bersama para alim ulama, insya-Allah ya, kita akan mendapat tempiasnya, mendapat rahmatnya dan barakatnya. Sebab itu kan ada lagu macam nasib Jawa jugalah. Dia diambil daripada kitab Nasayul Ibad yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Mungkin tuan-tuan dengarlah lagu ni, biasalah dekat radio-radio mungkin. Tapi suara saya tak sama macam dekat radio tu, ya. Dia kata apa? Tombo hati ana limang perkara ni, kaping pisan baca Quran nan maknani, kaping pindo salat wengi lakonano, kaping telu ungkang soleh empudono, kaping papat udu penting ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Faham tuan-tuan? Diam-diam tu faham lah tuan-tuan ya. Ini jangan masuk TV tuan-tuan. TV Jawa tak apa. Apa ringkasannya tu? Dia kata apa? Uban hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat banyakkanlah berpuasa. Yang kelima zikir malam banyakkanlah. Ini kalau saya buat album memang tak ada orang belilah. Yang beli pun adik-beradik kawan-kawan ni pun malu dengan saya kalau takkan nak beli. Walaupun dan situ banyak mendalam maknanya. Nombor 3 tadi, kita disuruh berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dalam majlis ilmu tuan-tuan. Yang ketiganya, Malaikat Jibril. Kalau jadi manusia dia tak tinggalkan apa yang ketiganya? Yang ketiganya disuruh damaikan kalau ada orang yang bertelaga. Jangan kita makin melaga-lagakan orang, mengadu domba ataupun sebagainya. Kita suruh damaikan orang. Kalau ada orang bertelaga, ahli keluarga kita ke, ahli jemaah ke bertelaga, kita damaikan. Oh, besar ganjarannya tuan-tuan. Yang keempatnya, kalau ada orang sakit, ziarahilah orang sakit. Ya, ziarahi orang sakit, besar ganjarannya. Tuan-tuan, kita sekarang diuji dengan COVID-19 ni tuan-tuan. Ya, ramai sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Ya, di antara sebab-sebab lain, di antaranya disebabkan COVID ni lah, di antara sebabnya ya. Jadi kita doakanlah semoga mereka rohnya ditempatkan orang-orang yang beriman dan sentiasa dicucuri rahmat. Dalam pejabat saya pun ada seorang tuan-tuan masih muda lagi. Pejabat kadi hari ini pun baru buka katnya. Kita doakanlah ada beberapa orang ustaz tu termasuk Haji Kasbullah pun ya, kita doakan semoga diberi kesihatan, begitu juga rakan-rakannya lain dan semuanya lah tuan-tuan. Dan tuan-tuan hadirin hadirat, ziarah orang sakit ni ya, kita tuan-tuan amalkanlah tuan-tuan. Ganjarannya begitu besar ya. Dan seterusnya yang keberapa tadi tu? Yang kelima ya. Yang kelima iaitu dalam menguruskan jenazah. Kalau ada orang meninggal tuan-tuan, sempat-sempatkanlah kita pergi ya. Kalau ada SOP, ikut SOP lah sekarang ni ya. Sehingga kalau boleh sampai ke tanah perkuburan. Besar ganjarannya. Yang keenam iaitu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, disuruh menyantuni anak yatim. Begitu besar ganjarannya. Selain kepada kita usap rambut anak yatim, kita ambillah tentang kebajikannya. Contohnya dia dah naik sekolah, mungkin ada anak yatim ni yang fakir dan miskin. Kita pergi sekolah agama 1,000 roleh contohnya. Ada lebih, maksudnya ada pendapatan lebih, sawitnya selalu 3%, 4%. Ini pula dah nak RM1 agaknya lah ya. Saya tak ada pokok sawit, pokok ada lah tapi orang punya. Ya, 1 tan dan RM900 contohnya. Ada rezeki. Alhamdulillah Allah Taala keluarkan rezeki. Pergi sekolah agama contohnya, atau sekolah kebangsaan. Jumpa guru besar, tuan guru besar saya datang ni ada hajat.
Ni saya ada sedikit nak derma ni, tak payahlah bagi tahu siapa-siapa. Saya beritahu guru besar aja ni. Kalaulah ada anak yatim ni, pakaiannya dah tak muat tak apa, belikan pakaian. Saya tanggung semua. Dan makanan semua dekat kantin ni untuk anak yatim saya bayarkan semua. Contohnya untuk sebulan atau beberapa bulan. Ya Allah, besar ganjarannya tuan-tuan. Mereka mendoakan kita, masya-Allah, tabarakallah. Itu baru anak yatim. Belum mak yatim lagi. Oh, besar juga pahalanya tuan-tuan, ya, kalau mampu, ya. Dan seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh iaitu besar ganjarannya tuan-tuan, kata malaikat Jibril, kalaulah dia jadi manusia, dia tidak meninggalkan apa? Memberi minum ataupun memberi makan kepada orang yang haus ataupun orang yang lapar, menjamu orang ni, ya Allah, begitu besar ganjarannya tuan-tuan. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Itu adalah mukadimahnya panjang sangat hari ini, ya. Dia lalu panjang tuan-tuan. Jadi pada malam yang berbahagia ini tuan-tuan, ini kelas pertama ya tuan-tuan. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kelas pertama ni kita santai-santai jelah tuan-tuan, ya. Pada malam ini insya-Allah kalau dapat satu pun alhamdulillah, kita sama-sama mengulang kaji berkenaan amalan-amalan yang menerangi alam kubur, ya. Amalan-amalan yang menerangi alam kubur. Tuan-tuan yang sedia maklum, perjalanan untuk menuju ke surga itu ada berapa stesen? Ada berapa perhentian tuan-tuan? Perjalanan kita nak menuju ke surga Allah ada berapa perhentian tuan-tuan? Ibaratnya kita nak pergi ke Johor contohnya, naik bas sambung. Ada berapa perhentian tuan-tuan nak ke Johor kalau naik bas sambung? Bukan naik bas ekspres tau, naik bas sambung. Bas sambung ni maksudnya berhenti satu stesen ke satu stesen lah. Daripada Batu Pahat pergi ke Aitam, Aitam pergi ke Keluang contohnya, ke Keluang ke Sepang Rangkap contohnya lah, baru ke Johor. Jadi kita nak menuju ke surga Allah ini ada berapa stesen, ada berapa perhentian tuan-tuan? Dalam kitab Tazkirah fil Awalil Maut wal Umuri wal Akhirat yang ditulis oleh Al-Imam Qurtubi, ya, ada 12 perhentian, ada 12 stesen yang kita akan lalui. Yang pertama stesen alam roh, yang kedua alam rahim, dalam kandungan, yang ketiga alam dunia. Sekarang ni kita dekat dunia, yang nombor 3 baru. 12 tolak 3 sama dengan berapa? 9. Pandai matematiknya, alhamdulillah. Matematik ni penting tau. Dalam sembahyang ada ilmu matematik tak? Ada. Kalau matematik tak pandai sembahyang, bubrah tuan-tuan. 4 dah buat 1, oh tinggal 5. Kan bubrah. Matematik penting. Siapa kata ilmu matematik penting? Penting, ya. Yang ketiga, perhentian dunia. Yang keempat, iaitu perhentian di alam barzah yang kita nak bicarakan ni. Yang kelima, perhentian di akhirat. Ini proses di akhirat pula, iaitu perhentian yang keenam padang mahsyar. Yang ketujuh, perhentian untuk mendapat syafaat. Yang ke-8, perhentian untuk dihisap amalan. Yang ke-9, perhentian untuk menerima buku catatan amalan, kanan ke kiri ke belakang ke. Yang ke-10, perhentian al-mizan, timbangan. Yang ke-11, perhentian telaga al-Kausar, al-Haud. Dan yang akhir sekali, perhentian yang nak menentukan sama ada kita masuk surga ataupun neraka, iaitu titian sirat. Titian sirat. Titian sirat ni tuan-tuan, kan kita dah belajar dahulu, ada 7 keadaan orang yang meniti titian sirat. Ada yang meniti seperti kilat menyambar. Oh, laju betul, beruntung kalau orang tu dapat meniti titian sirat sepantas kilat menyambar. Kalau dekat dunia kilat menyambar, berapa laju tuan-tuan? Berapa laju? Pernah ukur? Tak ada masa. Kadang-kadang nak baca Allahumma la taktuna bihadu, nak baca pun kadang-kadang tak lupa doanya, ya. Satu saat bersamaan 300 km. Itu kilat dekat dunia. Satu saat sama dengan 300 km. Yang kedua, ada yang meniti titian sirat sekelip mata. Kedip menulis tekan.
Sekelip mata melek ngono wis tekan masuk surga. Ya Allah, beruntungnya. Yang ketiga, ada yang meniti titian sirat seperti tiupan angin kencang. Oh, ini pun kira okey juga. Yang keempat, seperti burung terbang cepat. Yang kelima, seperti kuda lari pantas. Yang keenam, seperti unta berlari. Ini okey lagi tuan-tuan. Janganlah jadi yang ketujuh, mengisut-ngisut sampai bila dia nak sampai ke penghujung titian sirat. Jadi kita nak membicarakan perhentian yang keempat ni, iaitu di alam barzah. Jangan dipandang ringan berkenaan alam barzah ini, kerana tuan-tuan diceritakan pada satu hari Khulafa ar-Rasyidin, malah ia juga menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah yang ahli koprat siapa? Yang paling kaya siapa? Menantu Rasulullah. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Kan dia beli telaga Rauma, tanah wakafnya sampai hari ini dimunafatkan. Kaya, ya, Sayyidina Utsman bin Affan ni. Ketika dia berhenti di atas kubur, dia menangis. Kita kalau lalu tanah kuburan nangis tak? Nangis apa dah? Wadik ustaz, merem air. Ada orang tuan-tuan nampak batu nangisan pun malam tak boleh tidur tuan-tuan. Ya. Sebaiknya tuan-tuan, kalau kita supaya banyak ingatkan mati, sebaiknya kita kalau kita bersyukur atas nikmat sehat, nak sadarkan nikmat sehat begitu besarnya, nikmat hidup itu begitu besarnya, supaya kita jangan mensia-siakan dua perkara ini. Banyak-banyaklah kita ziarahi rumah sakit, banyak-banyakkanlah kita ziarahi kubur. Tapi kalau nak ziarah rumah sakit, time terkadang macam ni, kena berhadalah SOP-nya, maksud saya, ya. Kerana kalau kita tengok orang sakit, ya Allah, sedar ya Allah, tengok tu dah tak boleh jalan, yang tu makan pun pakai salu, ya Allah, hisapnya kita, kan. Tengok kubur, ya Allah, kadang-kadang atas kubur siap borak lagi pun ada. Orang pergi nguruskan jenazah tu, masukkan dalam, oh siapa borak, mau pergi ke luar dia, aku lungon mikat ayam hutan, si ayam hutan pula, wiki nolak TV, cerita drama kekasih kubur digat. Wah, cerita kekasih kubur digat pula dekat atas kubur. Tak ada pengajaran lah tu. Bukan tuan-tuan. Tuan-tuan semua, Masya Allah, barakallah. Ya. Sepatutnya kita tengok tanah perkuburan, kita bertambah insaf, bertambah banyak ingatkan mati. Sayyidina Utsman kalau pergi tanah perkuburan dia menangis, kadang-kadang sampai pingsan. Tapi kalau disebut surga dan neraka, dia tidak menangis, tetapi menangis kerana kubur itu. Kenapa kamu menangis, wahai Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman menjawab apa? Al-qabru awwalu. Minta maaf. Dia terdengar Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Utsman, Al-qabru awalu manazilil akhirah, fa inna najaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Kata Rasulullah. Kenapa Sayyidina Utsman sampai menangis? Tengok, sahabat Nabi dengar, dia ingat kata-kata Rasulullah, dengar hadis Nabi, menangis tau. Baca Quran menangis. Rasulullah sendiri pun baca Quran menangis. Dia mendengar sahabatnya baca Quran pun nangis. Sayyidina Umar lagilah tuan-tuan. Kita pernah tak dengar orang baca Quran ataupun kita sendiri baca Quran nangis? Oh, kalau menangis alhamdulillah tuan-tuan. Nangis ke apa? Menghayati ayat Quran tu. Mu tak faham lo ustaz kok macam mana nak nangis. Tapi kalau tengok cerita Hindustan faham. Cerita Hindustan faham apa dah? Orang faham kan? Tapi kok iso nangis kenapa? Tak faham. Tapi baca Quran apa tak boleh nangis, ya tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Kerana apa? Kubur itu pertama tempat yang menunjuk akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, kubur ni adalah tempat pertama menuju ke akhirat. Ya. Kalau dekat kubur dah selamat, kubur kita itu menjadi apa? Salah satu taman-taman surga. Kubur kita nak menjadi apa? Innamal qabru raudatam min riyadil jannah au hufratan min hufarin nar. Sesungguhnya kubur itu satu taman dari taman-taman surga, atau jadi salah satu gaung daripada gaung-gaung neraka. Kita nak kubur kita menjadi salah satu taman surga, jauhkan daripada gaung api neraka. Kalau dekat kubur tu dah selamat, dah ringan, maka akan dipermudahkan perjalanannya seterusnya nak menuju surga Allah. Tapi kalau wes neng kubur wes susah,
maka alamatnya proses seterusnya, perhentian seterusnya tu ya susah. Sebab itu Saidina Uthman menangis. Sebab itu di antara azab kubur ni tuan-tuan, dalam kitab Malam Pertama di Alam Barzah yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dekat situ banyaklah tuan-tuan. Belilah kitab tu, insya-Allah, ya. Satu tandan sawit, 2 tandan lah boleh dapat. Buat masa ni lah, ke besok saya tak tahu. Akhirnya dalam RM30 segini aje lah. Dekat Batu Pahat. Saya beli masa tu dekat Angsana, yang ada kedai kitab besar tu. Telaga Biru lah dia. Bukan Telaga Biru apa ada. Mudahlah, dah dipermudahkan. Kitab lama ada tapi halus gitu. Dia kata apa? Dalam hadis Nabi, tuan-tuan, pengajaran hadis, setiap manusia ni tuan-tuan tak terlepas daripada himpitan kubur. Setiap manusia ni tak terlepas daripada himpitan kubur. 2 keadaan himpitan kubur. Pertama, himpitan yang keras. Himpitan yang keras ni kalau dihimpit, remuk tulang belulangnya. Rangkanya berselisih di antara satu sama lain. Ini himpitan bagi siapa? Orang yang dalam masa hidupnya, ya, maksudnya tidak beramal soleh. Yang kedua, dihimpit juga, tapi himpitannya lembut gitu, ora-loro. Seperti seorang ibu memeluk anaknya yang hilang baru jumpa, gembira tak? Seorang ibu bawa anak kecil yang masih menyusu, pergi pasar contohnya. Tengah pilih tudung saji, tudung bawal, tengok anaknya taruh kat bawah, payah. Tiba-tiba dia tengok anaknya kat kaki, kok tak ada. Bingung tak? Bingung, dicari sana sini setengah jam tak jumpa. Tiba-tiba keluar daripada bawah meja tu aja. Umi, agak-agak ibunya suka tak? Alhamdulillah anakku jadi peluk. Sayangnya anakku. Lembut tak peluknya? Lembut. Tapi dalam hadis tu diceritakan mak. Dia tak cerita bapak. Oh, kalau bapak nyusahi wong ai cuek wer gono. Kono kerja bilu sebab tu ibu ni, ya Allah, lain macam dibandingkan suami. Itu orang yang beriman dihimpit juga, tapi himpitannya yang lembut. Dan dalam hadis itu diceritakan, sekiranya seseorang itu dibebaskan, tak kena himpitan kubur, nascaya orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni bukan sembarangan sahabat Nabi. Bukan kaling-kaling lah ya. Sembarangan Nabi. Bukan sembarangan sahabat Nabi. Dia ni pernah tangannya dicium oleh Rasulullah. Sebab apa? Sa'ad bin Mu'az ni orang yang rajin bekerja. Dan dia banyak membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan di hujung akhir hayatnya dia telah mati syahid. Tuan-tuan, tangannya dicium kerana rajin bekerja. Sehingga Rasulullah kata, wahai Sa'ad, tangan kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dah macam tu pun mati syahid, tak terlepas himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az telah dihimpit oleh kubur dengan keras. Kerana apa kesalahannya, tuan-tuan? Kerana apa agak-agak kesalahannya? Kerana satu masa diceritakan dia pergi musafir. Satu masa pergi musafir ni perjalanan jauh, arek nguyuh, arek qada hajat. Orang nguyuh ki suara tahan gak wis betah ke tenan. Jadi mungkin diceritakan dia berdiri, jadi najis air kencingnya itu terpecik pada pakaiannya. Sebab tu kita pergi tanah hati-hati, kena disinsal, dia pakai kasut, tutup kepala ikut adab-adabnya. Terpecik sedikit najisnya dekat pakaiannya, lalu Sa'ad bin Mu'az ni sembahyang dengan pakaian yang terpecik najis tersebut. Itu pun kena himpitan kubur. Lagilah yang lain. Sebab itu untuk membebaskan daripada himpitan kubur, di antaranya masa qada hajat kita jaga betul-betul, walaupun nampak ringan, tapi kena jaga adab-adab ya ketika hajat. Sebab tu kena istibra, ya, berdeham supaya dapat bersih najis keluar daripada tempat kita buang air kecil. Takut nanti kalau kita tak contohnya tu diurut dan sebagainya, kita bangun keluar balik, saki-bakinya jatuh dekat spindle. Contoh kalau pakai spindle lah. Lepas tu sembahyang. Aku tak cebok lagi lah, tuan-tuan. Ada ke ustaz macam ni? Ada ke orang macam ni? Kawan saya, tuan-tuan, masa tu dia belajar dekat Mesir, dekat Kairo. Dia macam ada terowong, kereta api macam jalan bawah terowong lah.
Dekat situ ada tandas. Kawan saya pun pergi. Orang Arab banyak. Banyak berdiri lah. Kawan saya pun buang kecil juga. Tengok tak ada dia punya airnya nak istinja pakai apa? Dia tengok. Apa tengok-tengok haram lah. Ibaratnya orang Arab ni dia kerja dekat situ, orang apa? Tak jadi salah walaupun diri. Yang dia marah, haramnya dia apa? Kau tengok orang kencing tu dia marah betul. Wah, dia tengok macam mana orang Arab ni sibuk Rupa-rupanya dileret. Ding 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 ding. Faham tak maksud saya? Itu tahun dia cerita 99 tahun 2000. Dah lama lah. Itu tahun 2000 kira moden lah. Orang Arab diseleret. Ding 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 ding. Oh, itu Arab punya. Kalau kita habislah. Sampai macam betul lah sebab tu dalam hadis ada cerita. Itu tahun 2000 pun berlaku lagi tuan-tuan. Sekarang ni tak tahulah tuan-tuan. Ya, jadi kodohannya ni jangan pandang remeh ya, rupanya kesannya begitu mendalam. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Pertamanya tuan-tuan, untuk supaya kubur kita itu tuan-tuan terang, ya, terang bukan suruh pasang spotlight dalam kubur tu. Ya, supaya terang kubur kita tuan-tuan amalkan satu doa. Ya. Sebab itu tuan-tuan di antara doa yang kita baca selalu imam terutamanya sembahyang maghrib, sembahyang subuh. Kalau sendiri, kalau boleh berjemaah lah kita, ya. Sebab itu imam baca Allahumma ajirni minan nar. Allah kalau ramai Allahumma ajirna minan nar. Baca pirang kali? Kalau subuh dengan maghrib sebaiknya baca dalam hadis 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Kalau imamnya kata imam sini bagus. Yang cakap ni kadang-kadang kelalen, baca 3 kali imamnya kelalen baca 3 kali, kita tambah lagi baca 7 kali. Kenapa? Kata kerana pintu neraka ni ada 7. Ada tu 7. Apa yang pertama? Apa pertama pintu neraka? Jahannam. 2 Jahim. Ketiga Hutama. Keempat Syaqar. Yang kelima Sa'ir. Yang keenam Lazah. Yang ketujuh Hawiyah. Sebab tu kata ulama, kalau kita baca 3, masih 4 mengor. Mengor tahu? Ibaratnya ada 7 pintu terbuka, kita baca 3 tutup, 4 lagi terbuka. Sebab tu sebaik-baiknya kita baca 7 kalilah sembahyang fardu subuh dan sembahyang fardu maghrib tu utamanya. Kalau waktu-waktu yang lain tuan-tuan nak baca 7 lagi baiklah. Baca 3 pun tak jadi masalah. Azan sekejap boleh? Azan dulu ya, nanti kita sambung sikit aja. InsyaAllah. Ayo, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'imati sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam jadal aliyata rafi'a wa mawsum maqam mahmud alladhi wa tahinnaka la tulifum mi'ad rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau boleh amalkanlah ya tadi tu. Allahumma ajirni ataupun ramai Allahumma ajirna minan nar waktu subuh dengan waktu maghrib. Kalau 7 kali. Rujukannya buka kitab kitab Al-Askar yang ditulis Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, muka surat 147 ya. Kitab Al-Askar ada yang barulah. Kalau kita kuning dalam muka suratnya. Amalkan. Insya-Allah kalau kita baca 7 kali Allahumma ajirna, insya-Allah dijauhkan pada masuk pintu neraka yang ke-7. Yang berkenaan tuan-tuan, banyakkan kita berdoa supaya kubur kita ini terang benderang, ya, jauh daripada azab kubur. Amalkanlah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita memberi salam, selepas kita membaca tahiyat akhir. Yes, sebaik-baiknya kita buat sebaik mana yang mungkinlah, sembahyang fardu ke sembahyang sunat. Kalau boleh yang rukunnya memang tak boleh tinggalkan lah. Sunat abadnya pun kalau boleh jangan tinggalkan. Sunat hayatnya pun kalau boleh jangan tinggalkan. Kadang-kadang selawat ke atas Nabi Ibrahim kita tak baca. Bukanlah dosa, tak sah sembahyangnya, tapi dibuat dapat pahala. Tinggalkan rugi. Ya, bacalah. Ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau baca sembahyang sendiri tak jadi masalah lah. Tapi kalau jadi imam, dapat baca sambung mohon 4 perlindungan daripada Allah ni, jauhkan daripada 4 fitnah ni pun okeylah, tak panjang sangat. Tapi kalau makmumnya mungkin gautnya ada 6 orang gaut macam saya ni, ya. Saya nak bengkok ni kaki dah tak boleh, ya. Sikit-sikitlah doakan saya bertambah sihat. Alhamdulillah, saya selalu bertongkat ni, tapi hari ni tak. Alhamdulillah, syukur pada Allah berkat doa kawan-kawan semua. Ya, kalau jemaahnya banyak sakit mungkin tak sempat baca tak apa. Tapi insya-Allah lepas setakat 4 rangkap ni, ya, kita minta supaya dijauhkan 4 fitnah ni, insya-Allah. Taklah panjang sangat, ya. Boleh bagikan tak ni? Saya rasa dulu dah bagi, tak apalah saya bagi lagi. Minta tolong ya, Pak. Itu. Jadi sebelum beri salam, kita dah baca fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr
wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Yang atas tu doa-doa lepas tashahud sebelum salam. Ya, sebelum salam. Ini sunat. Ya. Senang je, pendek aja ni. Kalau tuan-tuan mampu baca yang panjang tu sambung lagi. Tapi kalau jadi imam 4 cukuplah, ya. Tapi kalau saya tak apa mam, saya memang suka mam baca sampai panjang-panjang pun tak apa. Orang semua setuju tak apa. Tapi kalau 10, 3 je setuju, 7 tak setuju, ya ambil yang ramai lah, ya. Jemaah kita ni macam-macam, ya. Mungkin dia tak tahan lama ataupun ada urusan penting. Ada lagi yang macam tuan-tuan, ya. Ada lagi, ya. Cuba baca sama-sama tuan-tuan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan dengan Engkau dari azab kubur. Ya, itu betul. Min azabin nar, dari azab. Wa min, daripada untuk melapor fitnah dajjal ni, di antara mengelakkan daripada terikut fitnah dajjal ni, amalkan selain baca surah Kafi, ya. Banyak lagi lah amalan tu kan. Ini jangan ditinggalkan. Pendek je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berkemampuan lagi, sama hartu wa ma asratu wa ma asratu wa ma anta alamu bi. Allahumma inni kasran betul. Yang ni pun ada. Ini pun alhamdulillah. Kemudian yang bawah ni, ini insya-Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Insya-Allah Allah Taala beri 5 kemuliaan, 5 kelebihan orang nak pergi surau, nak pergi tempat yang baik-baik. Tapi kalau tempat maksiat tak payah baca, tempat maksiat jangan tak payah baca, tak payah pergilah tuan-tuan, ya. Baca nilah, ya. Nak beli nombor ekor pula bismillah tawakkaltu, tak payah. Tak payah belilah nombor tu. Orang yang amalkan doa ni insya-Allah diberi kemuliaan. Pertama, diberi hidayah. InsyaAllah daya diberi petunjuk. Yang kedua, diberi pelindungan. Pelindungan yang musuh yang nyata ataupun yang tak nyata. Dalam perjalanan tu dijauhkan daripada musibah yang nampak ataupun yang tak nampak. Yang ketiganya tuan-tuan, diberi kecukupan. Kalau kita nak keluar baca doa ni, insya-Allah diberi kecukupan. Kalau kita cari rezeki, diberi kecukupan. Yang keempatnya, dijauhkan daripada godaan syaitan nak menggoda kita. Ya, contohnya kita naik motor nak pergi ke kota contohnya. Tiba-tiba syaitan goda, jalan jadi naikkan atas. Pernah tak tuan-tuan? Janganlah. Pernah tuan-tuan naik motor tiba-tiba jalan ni kuat munggah dua. Tiada nyandi ke? Aku kadang-kadang nyasar ning gaung. Dipalingkan sikit je tuan-tuan, syaitan nak goda kita. Insya-Allah dengan baca ni dijauhkan daripada godaan syaitan. Dan sekiranya ada syaitan daripada jauh nak goda kita, syaitan yang dekat bagi tahu, kau nak gimana? Nak goda kang nama tuan imam tu, tak payah goda. Dia kalanian dekat pun dia bagi, kau tak payah perkara tu amalkan.
Yang belah belakang. Ini saya ambil dalam kitab. Aku lain pula kitab. Ini kalau kita duduk kampung ni, Parit Basah ni, kita nampak buah-buah sedang ranum, tengah berbuah. Ui, wahai kedi tenan. Mudah-mudahan dijauhkan daripada menjadi kita orang bersyukur, ataupun binatang-binatang nak makan berpada. Bacalah doa ni, nampak melihat pokok tanaman mula berbuah. Allahumma tamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa Allahumma kama. Doa diamalkan. Kalau nampak pohon-pohon berbuah, pohon berbuah, kita minta keberkatan daripada Allahumma barik lana, jangan fi lana wa qina azab. Yang pertama, yang menerang kubur. Tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi. Tapi ada doa yang ada hadis yang lain dimulakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dulu. Dia berbagai-bagai. Kalau dalam kitab Idaman Penuntut, dia Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ada dengan hadis lagi kitab yang lain Allahumma inni a'udzubika min azab. Tuan-tuan, saya pernah dengar tuan-tuan, ada orang perempuan ni gaduh dengan bojonya, dengan suaminya lah ya. Kuat tu. Suami wis lokek. Memang lokek betul. Lepas tu panas baran, jadi isterinya tak tahan tu. Dia kata, "Ustaz, saya lebih rela, saya nak masuk neraka loh. Saya tak kisahlah masuk neraka." Sampai tu kan. Aku dah tak tahan betul dengan suami aku. Aku melawan aja Ustaz. Masuk neraka pun tak apalah. Sedapnya cakap masuk neraka. Puan tahu tak neraka tu macam mana keadaannya? Tahu tak? Bola Ustaz, aku boleh. Panas ingat kan macam panas api biasa je. Puan, panas api neraka ni dalam kitab Riyadhus Shalihin muttafaqun alaih, serengan-rengan azab neraka ni di hari kiamat besok, seorang laki yang diletakkan di bawah tapak kakinya 2 bara api. Tapak kakinya tu diletakkan 2 bara api yang mendidihkan otaknya. Tu paling ringan. Bara api, patutnya sikile sing loro sing lonyoh ngono ya. Iki otake glegak. Itu serengan-rengan azab dekat neraka. Kau nak masuk neraka tak apa Ustaz. Aku penak ngomong, tapi kita sangka baiklah. Mungkin dia tak tahu, kita terangkan ya. Itu. Jadi setakat itu saja pada malam ini. InsyaAllah next month, banyakkan umur, kita sambung lagi amalan-amalan yang dapat menerangi alam kubur. Jadi setakat itu saja insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Wah, diserang binatang. Wah, itu kena. Saya nak jawab tu lagi lah. Itu di antaranya itulah. Banyaklah kalau tanya orang-orang yang lebih arif, ada amalannya insyaAllah. Perangkap. Pasang perangkap jangan lupa baca bismillah. InsyaAllah. Itu saya tak dapat lah ya. InsyaAllah. Jangan, aku nanam ni besok cepat kaya ni boleh jual, jangan. Kita tanam tu kerana Allah ya, mudah-mudahan dapat beri manfaat ya di antara satu sama lain insya-Allah. Dan kalau binatang makan dan sebagainya, kita ni akan sedekahlah. Ya, tapi kadang naik mangan siji tu apa dibuang tenan. Kadang-kadang yo apa tu kulit yo kadang-kadang gelas juga kadang-kadang. Ya sing sabarlah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyya wa la matrudan wa la maruma wa hab lana li musinina wa muqassirana li amilana wa hab lana kulla bi wajhika karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.